Diri saya, nama saya Muhammad Hafiz bin Ishaq. Mengambil dalam program OSH, Safety and Health, dan untuk hari ini saya akan bentangkan untuk subjek pengurusan sumber manusia. Baik, kita pergi kepada pengenalan. Seperti yang kita tahu, untuk mendapatkan pekerjaan, seringkali temuduga pekerja dilakukan oleh sebuah syarikat. Temuduga pekerjaan adalah proses yang paling penting untuk memohon pekerjaan, dan kerap kali juga apabila kita dengar untuk temuduga, sudah pun kita menggigil ketakutan, gugup. Contoh macam sekarang ni lah. So antara orang cakap nervous yang kita perlu hadapi. Namun pada hakikatnya temuduga ni adalah satu perkara yang tak perlu dirisaukan. Semua temuduga pekerja memberi peluang kepada majikan untuk bertemu dengan calon-calon, ataupun jika dia orang kata suka dengan calon-calon yang dia temuduga, so dia akan memilih dan untuk dia akan beri kita pekerjaan yang bersesuaian. Lepas tu temuduga ni adalah kaedah yang sistematik yang mendalami kehidupan seseorang, walaupun orang yang asing, dan mampu mengeluarkan maklumat dan data yang diperlukan untuk tujuan mengkaji. So, apakah yang temuduga pekerjaan ni? Temuduga pekerjaan ni adalah satu perbualan yang berlaku di antara majikan dan juga orang yang memohon kerja lah. Baik. Ketika sesi temuduga tu, majikan mempunyai peluang untuk menilai kelayakan pemohon, penampilan kita, kecergasan, lepas tu peluang untuk dia nak bagi kerja pada kita. Bagi pemohon pula, pemohon dapat mengetahui dengan lebih mendalam mengenai posisi pekerjaan tersebut. Ciri-ciri pemohon yang dinilai oleh majikan semasa temuduga, antara ciri-ciri dia tu, pertamanya adalah penampilan diri. Penampilan diri ini adalah ciri paling yang perlu ditekankan, kerana memberikan impresi pertama kepada terhadap pemohon itu sendiri, menunjukkan kesungguhan pemohon untuk meminta pekerjaan dan kebersihan diri. Ciri yang kedua yang dinilai adalah pemohon dapat mengeluarkan idea-idea sendiri. Pemohon mestilah mampu menjelaskan idea mereka, di mana idea-idea yang unik, kreatif dan inovatif dapat menunjukkan keupayaan dan potensi untuk unit pemohon daripada pemohon-pemohon yang lain. So ciri-ciri yang ketiga, pewaktakan dan personaliti pemohon itu sendiri. Antara persoalannya yang mungkin bakal ditanya ialah, adakah pemohon seorang pemalu ataupun pendiam, ataupun yang terlampau peramah dan petah berkata-kata. So yang itu banyak yang diorang akan nilai kita lah. Ciri-ciri seterusnya adalah menilai pengalaman seseorang pemohon. Pengalaman tu boleh dinilai melalui pekerjaan yang lalu, kemahiran dia bekerja macam mana sebelum ni. Yang lain adalah menilai matlamat kerjaya pemohon, seperti apa yang pemohon mahu lakukan sepanjang kerjaya, dan adakah matlamat tersebut bersesuaian dan bertepatan dengan matlamat syarikat. Matlamat kerjaya penting untuk progres untuk kerjaya. Ni dia dirancang dengan teliti supaya orang yang datang temuduga dengan kita tahu apa yang dia cari. So dia akan bincangkan keseluruhan dari semua pihak, dan tujuan tersebut haruslah tercapai dalam masa yang ditentukan. So pendek kata, majikan ni akan mencari calon yang menepati kriteria yang diperlukan untuk posisi, kebolehan calon untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Kesesuaian calon tu dia meneliti personality calon, sama ada disenangi ramai, mudah untuk bergaul dan bekerjasama dengan pekerja yang lain. Kesungguhan pula menekankan aspek kemahuan calon untuk terus bekerja dengan baik dan mengatasi tekanan dan masalah di tempat kerja. Yang ini memang sering berlaku. So bagi calon pula,
Tujuan temuduga ni adalah mestilah menjelaskan dan menunjukkan kemahiran dan kebolehan calon untuk melakukan kerja. So minat dan matlamat dalam kerjaya calon dan mengetahui sebanyak mungkin akan posisi dan mengenai majikan yang mana adakah pekerja tersebut bersesuaian atau tidak dengan kemahiran, nilai, minat dan matlamat calon. Okay. So objektif temuduga adalah untuk menjalinkan hubungan di antara penemuduga dan calon itu sendiri. Yang kedua adalah mengumpul maklumat mengenai calon, dan memilih seseorang untuk tugas yang tertentu. Dan yang keempat adalah memantau persembahan dan potensi calon itu sendiri. Dokumen yang perlu dibawa oleh calon adalah salinan resume, surat rujukan, lembaran fakta, portfolio kerja, dokumen sokongan, kad pengenalan, gambar, pasport, cover letter, fail buku, nota dan sebagainya. Okey. Seterusnya, untuk mengelakkan bias, kita semua adalah manusia yang melulu membuat kesimpulan dan tanpa sedar kita menjadi bias terhadap calon-calon yang tertentu. Okey. So bias ni adalah satu kecenderungan untuk memilih atau menyukai sesuatu berdasarkan pertimbangan yang tidak adil ataupun berat sebelah. Okey, oleh itu majikan haruslah berwaspada pada akan bias tanpa kita sedar, kerana ini akan membuat keputusan akhir yang adil. So oleh itu, sebelum kita ingin mengelakkan bias, kita mestilah mengambil contoh-contoh bias yang berlaku di dalam sebuah temuduga. So kita mesti mengamalkan beberapa teknik untuk mengelakkan bias. Teknik yang pertama ialah selaraskan proses. Sebelum temuduga, senaraikan soalan-soalan piawaian, soalan-soalan yang yang kita akan tanya pada calon. Senaraikan soalan yang sama untuk setiap calon. So calon nombor 1, calon nombor 2 dan nombor 3 dia mesti sama soalan dia. So dari situ kita ambil dia punya jawapan-jawapan. Okey, majikan harus mencatat nota ketika temuduga calon. So setiap kali yang datang mesti ada catatan dan markah, standard markah yang disenaraikan. Okey, sebab apa? Kita manusia, memori akan hilang. Okey, mungkin calon 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 20 orang, tapi mungkin tak mampu untuk mengingat balik. So apa yang penting mesti ada satu catatan. Okey. So yang kedua ni kita cipta satu rubrik untuk dijadikan skema akan kelayakan yang diingini untuk posisi tersebut. So macam blind audition ataupun uji bakat buta lah orang panggil, untuk mengimplementasikan mengelakkan bias seperti yang telah dilakukan oleh contoh macam ahli muzik yang bermain alat muzik di belakang tabir. Okey. So akhir sekali temuduga boleh memberikan ujian sampel kerja. Contoh macam kalau kita pergi temuduga di pusat pengajian yang mana memerlukan mengajar student-student lain untuk mengajar pusat tersebut. So kita harus pandai untuk tackle ataupun harus pandai mendemokan kepada pusat pengajian tersebut untuk yang mana kita ni boleh mengajar dalam pelbagai bidang. Okey. Temuduga akan membuat keputusan akhir untuk mengambil pemohon bekerja. Pertamanya berdasarkan calon yang manakah yang terbaik untuk posisi pekerjaan tersebut. So setiap majikan perlu mencari ciri-ciri yang berbeza. Tapi antara faktor yang biasa menjadi penentu ialah adakah calon yang sesuai bekerja dengan pekerja yang lain di jabatan tersebut. So kita kena tengok balik benda tu, sama ada dia ni boleh bekerja dengan kita
ataupun tidak, ataupun kita boleh bekerja dengan majikan tersebut ataupun tidak. Rekod adalah rujukan yang saya buat. Pelbagai ini saya ada nyatakan dekat sini, so boleh tuan-tuan boleh tengok. Dan bagi saya selesai sudah untuk saya memberi pembentangan untuk hari ini. Sekian, terima kasih.